Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Jasmine. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan seni visual di Malaysia. Tajuk ini merupakan tajuk pertama bagi pendidikan seni visual tingkatan 1. Seni halus, sejarah dan perkembangan. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menggalurkan perkembangan seni lukis dan seni reka di Malaysia. Fokus kita pada kali ini ialah seni halus, sejarah dan perkembangan, tokoh dan karya, pertubuhan dan persatuan serta institusi seni. Sejarah dan perkembangan. Sejarah seni visual bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Pada tahun 1930-an muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Pada tahun 1950-an muncul pelukis yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catan. Selepas merdeka, lanskap seni visual negara terus berubah. Perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Tokoh dan karya seni halus. Abdullah Arif. Abdullah Arif lahir pada tahun 1905 di Pulau Pinang. Beliau merupakan pelukis self-taught artis aliran Impresionisme. Beliau menjadi guru seni kepada kumpulan ekspatriat Eropah dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Karyanya lebih keeropahan dari segi komposisi, pendekatan dan lebih terperinci. Terdapat dua contoh karya beliau. Yang pertama, Coconut Plantation pada tahun 1950 dan medianya adalah cat air, manakala karya yang kedua ialah Bumi Bahagia Lombong Biji Malaya yang dihasilkan pada tahun 1960. Medianya ialah cat air dan merupakan koleksi LPSVN, iaitu Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Chua Tian Teng. Chua Tian Teng lahir pada tahun 1912 di China. Beliau merupakan pelopor kepada catan batik. Catan batiknya merupakan suatu medium pengucapan seni yang baharu dan unik di persada seni antarabangsa. Terdapat dua contoh karya batik yang dihasilkan oleh beliau. Yang pertama, Tell You a Secret pada tahun 1989 dan karya yang kedua ialah Mother and Child pada tahun 1991. Mohamed Hossein Enas. Mohamed Hossein Enas lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Beliau merupakan pelukis aliran realisme dan khusus dalam seni potret. Beliau mengasaskan Angkatan Pelukis Semenanjung pada tahun 1956. Beliau pernah dianugerahkan gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor pada Mac 1990. Dua contoh karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Self-Portrait pada tahun 1954 menggunakan media pastel dan Pengantin Perempuan Iban pada tahun 1963 dengan menggunakan media cat minyak. Anthony Lau. Anthony Lau lahir pada tahun 1933 di Johor. Beliau merupakan bekas pensyarah spesialis Teachers Training Institute Kuala Lumpur. Beliau menggunakan bahan besi, logam dan kayu dalam penghasilan karya beliau. Beliau meminati tema figuratif dan representasi. Dua contoh
arca yang dihasilkan oleh beliau ialah ayam jantan pada tahun 1963 dengan menggunakan media besi dan rimba pada tahun 1967 dengan menggunakan media besi. Reza Piyadasa. Reza Piyadasa lahir pada tahun 1939 di Pahang. Beliau merupakan pelukis aliran konstruktivisme dan minimalis. Beliau menghasilkan karya terkenal iaitu Entry Points pada tahun 1978 dengan menggunakan media campuran dan The Haji Family pada tahun 1990 dengan menggunakan bahan campuran. Zulkifli Yusof. Zulkifli Yusof lahir pada tahun 1962 di Kedah. Beliau merupakan pengarca profilik dengan tema politik dan kemasyarakatan. Beliau banyak memenangi anugerah, antaranya Hadiah Utama Bakat Muda Sezaman 1988 dan Anugerah Akademik Negara 2007 bagi kategori Anugerah Seni dan Kreativiti. Dua contoh hasil karya beliau ialah Bunga Raya pada tahun 2010 dengan teknik gurisan asid dan dakwat cetak di atas besi, dan The Power 2 pada tahun 1991 dengan menggunakan media campuran. Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein lahir pada tahun 1939 di Kedah. Karya awal beliau bertemakan figura realistik. Beliau mempelopori teknik printage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Dua contoh karya yang dihasilkan oleh Ibrahim Hussein ialah My Father and the Astronaut pada tahun 1969 dengan menggunakan bahan campuran dan Paul pada tahun 1968 dengan menggunakan media cat akrilik dan printage atas kanvas. Johari Said. Johari Said lahir pada tahun 1961 di Perak. Beliau merupakan seorang pelukis cetak profilik dalam teknik cetakan kayu, lino dan gurisan asid dengan pelbagai gaya seperti ekspresionisme dan surrealisme. Beliau pernah menerima beasiswa Japan Foundation untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Dua contoh karya cetakan beliau ialah Baju Kurung dan Secawan Kopi 1991, cetakan lino, dan Katak Nak Jadi Lembu 2 pada tahun 1999, cetakan potongan kayu. Pertubuhan dan Persatuan. Sebelum merdeka, Penang Impressionist Society ditubuhkan pada tahun 1920-an. Ahlinya terdiri daripada isteri-isteri golongan ekspatriat. Abdullah Arif ialah tenaga pengajar dan Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja. Wednesday Art Group. Wednesday Art Group ditubuhkan pada tahun 1952. Pengasasnya ialah Peter Harris. Ahlinya terdiri daripada berbilang bangsa seperti Patrick Ng Kah On, Cheong Lai Tong, Zulkifli Buyung, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan Grace Selva Nayagam. Tujuannya untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Selepas merdeka, Angkatan Pelukis Se-Malaysia ditubuhkan pada 15 April 1958. Nama asal pertubuhan ialah Angkatan Pelukis Semenanjung. Pengasasnya ialah Muhammad Hussein Enas. Antara ahlinya ialah Syed Ahmad Jamal, Yaakob Latif, Habibah Manan dan Zakaria Noor.
Tujuannya untuk menyatupadukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalisme. Persatuan Pelukis Malaysia. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1979. Presidennya ialah Syed Ahmad Jamal. Antara ahlinya ialah Sulaiman Osman, Yoh Jin Leng, Mazli Matsum, Ahmad Khalid Yusof dan Reza Piadasa. Tujuannya untuk menyatupadukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Institusi seni. Sultan Idris Training College (SITC). Tahun penubuhan 29 November 1922. Tujuan melatih guru-guru Melayu khusus seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja kayu. Specialist Teachers Training Institute (STTI). Tahun penubuhan 1960. Tujuan melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni, kursus sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Institut Teknologi Mara, kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Tahun penubuhan 1967. Kursus pengajian seni seperti seni halus, seni reka grafik dan seni reka perindustrian. University Sains Malaysia. Tahun penubuhan 1972 bagi Jabatan Seni. Kursus pengajian seni halus seperti catan, seni reka grafik, seni foto dan cetakan. Institusi seni swasta. Tujuan membantu dalam perkembangan seni visual dan pendidikan. Contoh, Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Baiklah, setelah mendengar penerangan daripada saya, apa kata kita buat latihan pula? Jawab semua soalan. Arahan, keluarkan buku latihan PSD masing-masing, salin semula semua soalan dan jawab soalan dengan betul. Gambar tidak perlu dilukis ya. Soalan objektif yang pertama. Siapakah arcawan yang menghasilkan karya ini? A. Anthony Lau, B. Syed Ahmad Jamal, C. Abdullah Arif atau D. Abdul Latif Mohidin. Soalan objektif kedua. Bilakah Zulkifli Yusof dilahirkan? A. Pada tahun 1960, B. pada tahun 1964, C. pada tahun 1962 atau D. pada tahun 1972. Soalan objektif ketiga. Apakah tajuk karya Mohamed Hossein Enas ini? A. Merah Saga 1995, B. Self-Portrait 1954, C. Window in the Sky atau D. Meminang 1960. Soalan objektif keempat. Pengasasnya ialah Peter Harris. Tujuannya untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Apakah kumpulan yang ditubuhkan oleh Peter Harris? A. Kumpulan Anak Alam, B. Wednesday Art Group, C. Thursday Art Group atau D. Persatuan Pelukis Malaysia. Soalan objektif kelima. Tokoh ini pernah menerima beasiswa Japan Foundation. Siapakah tokoh tersebut? A. Syed Ahmad Jamal, B. Anthony Lau, C. Peter Harris atau D. Johari Said.
Soalan subjektif. Yang pertama, apakah tujuan Pertubuhan Angkatan Pelukis se-Malaysia ditubuhkan? Apakah tujuan Pertubuhan Angkatan Pelukis se-Malaysia ditubuhkan? Kedua, senaraikan dua karya berserta maklumat yang dihasilkan oleh Abdullah Arif. Senaraikan dua karya berserta maklumat yang dihasilkan oleh Abdullah Arif. Ketiga, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.